Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tengok suara okey tak ni? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mana kita? Bab ni. Mana? Bab dia. Oh, jauh dah tu. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kita Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wa razaqana Allahu al-ikhlas fil qawli wal amal. Katanya wa yutawwilul ula 'ala thaniyah. Situ. Ke kita baca dah tu? Tak lagi kan? Katanya wa yutawwilul ula 'ala thaniyah. Maksud dia wa yutawwilu fa'il mudhari' daripada tawwala yutawwilu. Memanjangkan. Yutawwil memanjang ia kembali kepada al-musalli. Al-ula ay ar-rak'at al-ula. Rakaat yang pertama. Ala thaniyati ay ala ar-rak'ati thaniyah. Atas rakaat yang kedua. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yutawwilu di sini ay yutawwilu nadban. Maksudnya sunat seorang yang sembahyang dia memanjangkan rakaat yang pertama berbanding dengan rakaat yang kedua. Kerana inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita nak tanya, kita nak letak alasan, kita kata benda lilittiba' kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Abi Qatadah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi thaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca pada dua rakaat yang pertama daripada sembahyang zuhur dengan Fatihatil Kitab dan dua surah. Yang mana Rasul memanjangkan pada surah yang pertama ataupun pada rakaat yang pertama dan memendekkan pada hak yang kedua. Baik. Katanya walau fatal masbuqah rak'atan. Al-masbuq maf'ul bih bagi fatah. Rak'atan fa'il. Okey, boleh faham? Jangan baca fatal masbuqu. Tu tak kena. Fatal masbuqah rak'atan. Rak'atan fa'il, masbuqah maf'ul bih. Sekiranya luput dua rakaat akan makmum masbuq. Itu maksud law fatal masbuq rak'atan, maksudnya makmum masbuq dia tertinggal dua rakaat. Itu maksud luput ni terlepas dua rakaat. Dia masbuq di sini kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah masbuq dalam kitab fiqh kadang-kadang digunakan dalam masalah Fatihah. Dalam masalah sembahyang berjemaah, bab sempat ataupun tidak membaca Fatihah. Okey, boleh faham? Kadang-kadang masbuq digunakan kepada makna tu. Masbuq muwafiq digunakan kepada
Dia sempat tak membaca tempoh membaca Fatihah selepas daripada takbiratul ihram sebelum daripada imam rakaat. Dan kadang-kadang perkataan masbuk digunakan kepada masbuqur rakaah. Maksudnya masbuk dalam bab rakaat. Boleh faham? Jadi orang ni dia masuk pada rakaat yang kedua. Allahu Akbar, tu imam Allahu Akbar, tu imam berdiri. Dia pun Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Dia sempat membaca Fatihah bersama dengan imam dan dia sempat rakaat bersama dengan imam. Maka dikirakan dia tu pada rakaat tersebut dia muwafiq, bukan masbuk. Rakaat ketiga pun sama, rakaat keempat pun sama, rakaat ketiga imam keempat imam yang dah baca Fatihah maka dinamakan dia muwafiq, bukan masbuk. Tetapi nisbah oleh kerana dia tertinggal satu rakaat maka dinamakan dia masbuk. Okey, kita kena faham penggunaan masbuk kadang-kadang untuk makna yang pertama, kadang-kadang untuk makna yang kedua. Sekiranya terluput masbuk. Masbuk ni maksudnya makmum yang didahului akan dia oleh imam. Maksudnya imam tinggal dia dah. Dia duduk belakang. Dia luput 2 rakaat. Maksud dia luput 2 rakaat, terlepas 2 rakaat. Jadi terlepas 2 rakaat. Yang mana apabila terlepas 2 rakaat, berarti terlepas 2 rakaat. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua imam baca surah. Tak gitu? Imam baca surah. Kalau sembahyang jahriyah, maka makmum masbuk saat itu tak sunat baca surah. Dia sunat dengar imam baca. Tapi kalau sembahyang sirriyah, sunat juga kepada makmum masbuk, makmum kepada silap. Sekali lagi ya. Bolok sikit tadi. Sembahyang jahriyah tidak disunatkan kepada makmum membaca surah selepas daripada Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Tak sunat. Betul tak gitu? Manakala sembahyang rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, usah kata makmum tu imam pun tidak disunatkan. Manakala sembahyang sirriyah disunatkan baca surah selepas daripada Fatihah bagi imam dan bagi makmum. Betul tak gitu? Okey, nampak dah kat sini kan? Tiba-tiba makmum ni mari pada rakaat yang ketiga dan yang keempat. Jadi bermakna pada rakaat ketiga keempat tu imam baca Fatihah sahaja. Okey, boleh faham? Tu imam baca Fatihah sahaja. Imam tak baca dah surah. Begitu juga makmum masbuk tidak dah nak baca surah. Nanti apabila tu imam bagi salam, dia pun tambah 2 rakaat lagi. Adakah sunat dia baca balik surah selepas daripada Fatihah kerana tadi dia tidak sempat baca surah? Okey, boleh faham? Ataupun dia tidak sempat mendengar surah daripada imam? Baik, katanya law fatal masbuq rak'atan fatadarakahuma ba'da salam nudibatis suratu fihima sirra. Katanya fatadarakahuma, benda fatadarakahuma maka mendapat. Ia kembali kepada masbuk, huma kembali kepada 2 rakaat ba'da salam. Jadi dia lupa 2 rakaat, lepas tu dia pun cuba dapatkan 2 rakaat tersebut lepas daripada salam. Itu makna tadarakahuma. Tadaraka ay al-masbuk, huma kembali kepada rakaatain ba'da salam. Lepas daripada tu imam bagi salam, ba'da salam ay ba'da salamil imam. Selepas daripada salam imam, dia pun dapatkan 2 rakaat yang terluput saat ni. Maksud dia dapatkan, dia tambah 2 rakaat. Faham tak lagi? Ketika dia tambah saat ni tu, nudibat. Nudibat tu jawab bagi lau. Manakala fatadarakahuma dia baru ataf pada fatah. Sekiranya luput oleh makmum masbuk 2 rakaat. Lepas tu makmum masbuk mendapatkan 2 rakaat selepas daripada salam imam. Ketika tu katanya nudibat as-suratu fihima sirra. Disunatkan surah fihima pada keduanya. 2 rakaat yang ditambah oleh makmum masbuk saat ni tu secara sirran, secara perlahan. Okey, jelas kan? Maksudnya makmum masbuk tetap sunat juga membaca surah. Tapi dengan syarat. Dia ada dengan syarat. Dengan syarat makmum masbuk tidak membaca surah lagi pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua bagi dia. Kalau baca surah dah, maka tidak sunat dah dia membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Contoh lagu mana makmum masbuk baca surah, tu imam baca lambat. Tu imam baca Fatihah lambat.
Ataupun untuk imam baca surah. Untuk imam baca surah. Sebab dia tengok ada hadis Rasulullah baca surah. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Dia pun baca surah juga. Sengelai untuk imam tu baca surah juga. Okey, tak apalah. Jadi apabila tu imam baca surah juga, maka bermakna makmum masbuk mempunyai kesempatan untuk baca surah. Sebab dia sepatutnya dia apabila kita makmum ni apabila dia tidak dengar bacaan imam, apabila habis Fatihah, maka sunat dia baca lagi agar tidak sunyi sembahyang dia daripada bacaan. Okey, boleh faham. Jadi dia baca surah pada rakaat yang pertama bagi dia dan rakaat yang kedua bagi dia, kerana tu imam rakaat yang ketiga dan keempat tu imam panjangkan. Maka nanti apabila dia masuk, dia tambah 2 rakaat lagi, tak sunat dah baca surah kerana dia baca dah tadi. Hak yang kata sunat dia baca surah pada rakaat ketiga dan keempat setelah daripada salam imam adalah ketika mana dia belum lagi baca surah pada rakaat yang pertama dan kedua dia. Yang kebiasaan begitu, tidak sempat dah kita baca surah. Tambah-tambah tu imam muda. Oh, tu imam muda laju. Tu imam tua ni dia banyak ingat akhirat sikit, banyak ingat mati nak bekal. Tu imam muda ni dia tak ada ingat mati mana. Dia duk teringat banyak perkara. Tu imam muda laju sikit laju semua. Contoh. Baik. Contoh tu benda yang realiti sungguh, bukan hak lolok-lolok hak sungguh. Ke kan ni? Tengok tak lain tu imam muda dengan tu imam tua lain kan? Tu imam muda diragah lagi, tu imam tua dak gerak dah, nak gerak pun dak gerak lagi. Yang keduanya tu imam tua ni hidup memikir zaman muda aku lara parak dah. Jadi main laju gak sembahyang nak mati lela dah. Jadi tak ada bekalan pula. Jadi lambat sikit sembahyang. Tu imam muda ni kepala otak banyak ngah ada kepala. Laju sikit. Jadi memang tak ada nak baca surah. Jadi lepas daripada salam imam dia bangun, maka sunat dia baca surah. Baik, baca surah saat itu sirran. Baik. Dengan perlahan. Baca surah benda dengan perlahan, bukan dengan nyari. Dia pada asalnya sembahyang maghrib dan sembahyang isyak sebagai contoh. Sembahyang isyak lah kita kata sembahyang isyak. Sebab tambah 2 rakaat kan, kita contoh sembahyang isyak. Sembahyang maghrib pun kalau kira sama juga. Sembahyang isyak lah kita buat contoh lebih mudah. Sembahyang isyak pada asalnya sembahyang isyak adalah jahriyah. Dan baca surah pada asalnya adalah secara nyaring. Tetapi oleh kerana surah saat itu duduk pada rakaat yang ketiga dan yang keempat, sedangkan pada rakaat yang ketiga dan keempat tidak disunatkan nyaring, maka baca surah dalam rakaat tersebut juga kena baca secara perlahan. Itu maksud daripada perkataan dia nudibatis suratu fihima sirran. Okey, habis. Seterusnya katanya wa yajharul imam wal munfaridu fi subhi wal jumu'ati wal 'idaini wal istisqa'i wa khusufil qamari wat tarawihi wal ulayaini min al maghribi wal 'isya'i wa yusirru fil baqi. Dan menyaring. Berarti tak menyaring, menguatkan. Kita ada baca perlahan, ada baca, kita cakap dia baca perlahan, lepas tu baca kuat. Okey, cakap terkadang baca slow dengan baca kuat. Okey, sembahyang garik kuat ke slow tak? Baca tak? Kuat. Kita kata gitu. Okey, wa yajharu. Dan baca dengan kuat. Al-imamu oleh imam. Menyaring oleh imam. Wal munfarid. Dan orang yang sembahyang seorang diri. Jadi bermakna, selagi benda. Selagi. Kita ada 3. Imam. Orang sembahyang seorang diri. Selagi benda tak? Selagi. Fendi benda selagi. Makmum lah. Mana? Benda ni? Benda? Seri. Makmum lah. Ke pening lah ni? Dah demam? Faizal kuat kan? Baik. Jadi, menyaring oleh imam dan orang yang sembahyang seorang diri. Jadi bermakna, makmum tidak menyaring. Menyaring fi subhi pada salat subuh. Fi subhi ay fi salati as-subhi. Pada sembahyang subuh. Wal jum'ati. Dia boleh baca 2. Wal jum'ati. Mati mim. Wal jumu'ati. Baca baris depan mim. Okey, dan sembahyang Jumaat. Wal idain. Dan sembahyang 2 hari raya. Idul Fitri dengan Idul Al-Adha. Wal istisqa, dan sembahyang sunat
minta hujan. Walaupun dilakukan pada siang hari. Wa khusufil qamar dan pada gerhana bulan. Wa tarawih dan sembahyang sunat tarawih. Wal ulayain, baca dengan ulayain. Al ulayain musanna daripada al ula. Dan 2 rakaat yang pertama. Wal ulayain ai war rak'atainil ulayain, dan 2 rakaat yang pertama kedua-duanya minal maghribi wal isya, daripada sembahyang maghrib dan isya. Lepas tu wa yusirru fil baqi, dan baca qahar bahasa Terengganu, baca qahar fil baqi pada sembahyang hak yang baqi, pada hak yang lain lagi lah. Sembahyang hak yang baqi, hak yang lain daripada hak yang disebut Ustaz ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok ada sembahyang hak yang sunat baca perlahan, ada sembahyang hak yang sunat baca nyaring. Imam dan orang hak yang sembahyang seorang diri, kalau sembahyang fardu jelaslah, cuma kita tahu maghrib, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak dan subuh. Tak gitu. Manakala sembahyang sunat, yang sunat nyaring 2 hari raya, sembahyang sunat istisqa, sembahyang gerhana bulan, sembahyang gerhana bulan. Jadi bermakna gerhana matahari tidak sunat nyaring. Boleh. Atau gerhana bulan. Dan sembahyang tarawih. Dan 2 rakaat yang pertama daripada sembahyang maghrib. Okey, itu kita sebut dah saat ni kan. Baik. Kita ada masalah benda. Masalah seorang tu dia tertinggal sembahyang subuh. Okey, dia tinggal sembahyang subuh. Maka wajib dia kena qada. Kadang-kadang ataupun kita kata gini, kita ambil sembahyang maghrib isyak dulu. Sebab sembahyang subuh siang hari. Sembahyang subuh siang hari. Maghrib isyak malam. Dia sebab permulaan siang hari apabila keluar fajar. Jadi sembahyang maghrib, dia tinggal sembahyang maghrib ataupun tinggal sembahyang isyak. Letih sangat, tidur, letih sangat. Bangun-bangun pas subuh. Allahu Rabbi. Panjangnya tidur. Pas asar bangun pas subuh. Allah, letih. Okey, jadi dia tidur, tinggal sembahyang maghrib, tinggal sembahyang isyak. Maka wajib dia kena qada balik. Man nama an salatin aw nasiyaha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Sesiapa hak yang tidur, tertinggal sembahyang ataupun terlupa, maka kifaratnya, dendanya adalah dia kena sembahyang ketika dia ingat. Okey. Jadi sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak, hak yang ditinggal, dia kadang-kadang sembahyang tersebut diqada pada siang hari, kadang-kadang diqada pada malam hari. Okey, boleh faham kan? Kalau sembahyang maghrib, kalau kita tunai, sembahyang isyak kalau kita tunai, maka 2 rakaat yang pertama kita baca secara nyari. Sekarang ni kita nak qada sembahyang tersebut, bukan kita buat secara tunai. Jadi kalau kita buat pada malam hari, maka jelas sunat kita buat, sunat kita nyaringkan. Cuma masalahnya kalau kita buat siang hari. Okey, sembahyang malam kita buat siang hari. Kita qada siang hari. Ataupun sembahyang siang hari kita qada malam. Sembahyang zuhur dengan asar kita qada lepas isyak. Adakah dikirakan sunat nyaring atau perlahan iktibar kepada tunai dia ataupun iktibar kepada waktu qada? Okey, boleh faham kan? Jelas tak? Soalan. Okey. Hak ni hak yang dia nak jawab ni. Baik, katanya fa in qada faitatal laili awin nahari lailan jahar. Maka jika qada ia kembali kepada seorang. Faitatal lail, sembahyang yang lupu. Faitah asal sembahyang yang lupu. Sembahyang yang lupu yang mana sembahyang saat itu adalah sembahyang malam. Faitatal lail, sembahyang lupu yang mana sembahyang tersebut adalah sembahyang malam, awin nahar ataupun sembahyang siang hari. Kita ada sembahyang malam dan ada sembahyang siang hari. Sembahyang malam maghrib isyak. Sembahyang siang hari adalah subuh zuhur. Baik. Maka ketika tu jahara, jawab bagi in, menyaring ia. Faham? Jadi sunat sembahyang zuhur baca dengan nyaring. Nah, betul tak Min? Sembahyang isyak sunat baca perlahan. Masalah mana? Masalah ni ya.
masalah sembahyang tu ada sembahyang hak yang luput. Hak yang wajib dia qada, tapi dia qada pada malam hari. Maka sunat dia baca nyari. Kerana i'tibar kepada waktu dia qada. Okey, boleh? Au fa'itatan nahari au fa'itatan laili naharan asar. Ataupun sembahyang hak yang luput daripada siang hari, ataupun sembahyang hak yang luput malam. Tapi dia qada naharan pada siang hari, maka ketika itu asarra, nescaya dia memperlahankan. Baik. Sebab apa? Sebab iktibar kepada waktu qada, bukan iktibar kepada waktu tunai. Okey je lah. Illa subhah, malaikat subuh. Di subuh ni sebenarnya dia masuk dalam sembahyang siang hari. Dia pada asalnya sembahyang malam baca dengan nyaring, sembahyang siang baca dengan perlahan. Itu pada asal. Pada asal sembahyang malam baca dengan nyaring, sembahyang siang hari baca dengan perlahan. Tetapi oleh kerana sembahyang subuh, walaupun permulaan siang hari tapi melihat kepada waktu bermula, waktu dia masih lagi gelap, maka sunat baca dengan nyari, bukan sunat baca dengan perlahan. Malaikat subuh. Subuh di sini maksudnya waktu subuh. Fa innahu yajharu biqada'iha mutlaqa. Maka sesungguhnya seseorang yajharu menyaringlah ia biqada'iha, ba dengan biqada'iha, ba pada biqada'iha, ba dengan makna fi, qada dengan makna maqdiyah, qada masdar dengan makna isim maf'ul. Okey, tak apalah. Kita hurah dulu. Takut jadi pening pula kat lagi. Fa innahu yajharu biqada'iha. Dia dalam bahasa Arab dia ada masdar bermakna ismil maf'ul. Contoh khalqun. Khalqun adalah masdar tapi bermakna makhluk. Okay, boleh faham? Khalqun asal makna ciptaan. Makhluk adalah benda yang diciptakan. Faham? Khalq bermakna makhluk. Itu dipanggil min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'ul. Maksudnya masdar tapi dengan makna isim maf'ul. Fa innahu yajharu biqada'iha. Menyaringlah ia dengan qadanya. Nya kembali kepada subuh. Iktibar subuh saat itu mudah, satu tempoh. Sebab ha dia nak kembali kepada as-subh. Ha dipanggil muannas, dhamir muannas, dia marji' dia bukan muannas, as-subh. Maka kita kena cuba takwilkan as-subh dengan muannas supaya sah. Kita nak rujuk dhamir. Itu kaedah, kita nak rujuk dhamir. Orang belajar nahwu dia akan faham masalah ni. Jadi biqada'iha ay biqada'i muddati subhi. Baik, maka sesungguhnya menyaringlah ia dengan qadanya. Qadanya subuh mutlaqan secara mutlak. Kalau kita tengok zahir ibarat kitab Umdatus Salik, bahawasanya sembahyang subuh sunat nyaring apabila seorang tu qada sembahyang subuh. Ni zahir, tapi zahir ni salah bukan begitu maksud dia. Sama ada mutlaqan secara mutlak, sama ada dia qada sembahyang subuh saat itu pada malam hari ataupun pada siang hari, sunat nyaring. Bukan begitu. Bukan maksud begitu. Maksudnya begini. Tadi kita cerita benda, sembahyang hak yang luput pada siang hari, luput pada malam hari. Kalau dia qada pada malam hari, sunat nyaring. Sembahyang yang luput siang hari, sembahyang yang luput pada malam hari, tapi kalau qada pada siang hari, sunat perlahan. Okey, boleh faham? Patut, okey, berapa dah? 2. Yang ketiga, kita ada waktu subuh. Waktu subuh sebenarnya dia berada dalam tempoh siang hari. Berarti molek Waktu subuh dia berada dalam tempoh siang hari. Sebab perkataan siang hari dia bermula daripada benda keluar fajar. Faham? Okey, boleh faham. Tetapi masalah sembahyang fardu subuh tetap sunat nyaring. Maka orang yang ingin qada, sama ada sembahyang yang luput pada malam hari ataupun yang luput pada siang hari dalam waktu subuh. Nak kaya gitu. Orang yang ingin qada sembahyang yang luput sama ada pada malam hari ataupun pada siang hari dalam waktu subuh, maka sunat dia menyaringkan. Itu maksud dia. Tetapi ibarat dia ni, ibarat dia sedikit bermasalah. Maksudnya ibarat dia
kalau kita tengok kepada zahir ibarat dia, boleh tersilap dalam, maksudnya kita boleh tersilap, kita faham maksud yang dikehendaki oleh pengarang. Baik, fa innahu yajharu biqada'iha, maka sesungguhnya menyaringlah ia seorang biqada'iha ai fi maqdiyatiha, pada sembahyang yang diqada, ha di dalamnya, kembali di dalam waktu subuh. Okey, boleh faham? Qada dengan makna maqdiyah. Okey, boleh faham? Faham tak Fendi? Tengok Maka dia menyaringkan biqada'iha ai fi maqdiyatiha, pada sembahyang yang diqada. Ha kembali kepada subuh, yakni dalam waktu subuh. Boleh faham? Sebab itulah yang pertama sekali ba pada biqada'iha, untuk kita faham kenapa kau musannif guna ibarat lagu ni. Ibarat yang zahirnya kita faham lain, tapi maksud dia lain. Ba pada biqada'iha, ba dengan makna fi. Itu yang pertama. Qada dengan makna benda maqdiyah. Maqdiyah merujuk kepada benda sembahyang. Bukan menyaring dengan qadanya subuh, yakni dengan qada sembahyang subuh. Bukan. Faham? Okey, boleh faham? Dia benda menyaringkan pada sembahyang yang diqada, atau fi maqdiyah, ai fi salatin maqdiyatin fiha kembali kepada fi muddatis subhi. Okey, jelas tak? Mutlaqan. Okey, secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Okey, perkataan mutlak di sini maksudnya adalah sawa'un kanat faitatan lail atau faitatan nahar. Okey, itu maksud. Sawa'un kanat faitatan lail atau faitatan nahar. Sama sahaja adalah maqdiyah saat itu adalah faitatan lail ataupun faitatan nahar. Baik. Katanya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut dia lagi situ tulis. Ada tulis al-ajzu 'anil Fatihah, ada? Tak ada. Terus dia wa man lam yuhsinul Fatihah. Sekarang ni kita sebenarnya kalau kita tengok sebelum daripada ni, kita sebenarnya masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan rukun yang ketiga, iaitu baca Fatihah. Lepas tu dia pun cerita benda-benda yang sunat yang berkait dengan Fatihah. Jelas tak? Maka katanya wa man lam yuhsinul Fatihah. Sesiapa yang tidak pandai, la yuhsinul Fatihah, tidak pandai ia Al-Fatihata akan Fatihah. Dia tidak pandai Fatihah. Maka benda yang perlu dia buat, man la yuhsinul Fatihata lazimahu ta'allumuha. Lazim, wajib. Dia akan belajarnya Fatihah. Tak pandai wajib belajar. Tak pandai wajib belajar. Ada tak orang tak pandai Fatihah? Ada. Di Malaysia? Ya, di Malaysia. Di Terengganu pun ada. Orang bukan budak-budak, orang tua, tak pandai. Sebab memang walaupun daripada keluarga Islam, tapi tidak pernah didedahkan, tidak pernah terdedah. Dah keluarga ayah sibuk, mak sibuk bisnes siang malam, anak tak ada pengatur kepada pasti daripada kecil di atas sekolah international. Jadi memang tidak terdedah pun dengan bab-bab semayang ni. Tapi alhamdulillah apabila dia meningkat dewasa ataupun tua sikit, barulah terbuka hati untuk sembahyang. Maka Fatihah memang dah kawan-kawan dengan bukan orang-orang Islam, bukan orang bukan Islam. Mesti tak biasa jumpa. Biasa jumpa. Oh, ingat anak seorang je jumpa. Biasa jumpa gitu. Fendi tak biasa. Biasa dengar je tak jumpa. Ni benda kita cerita memang benda kita jumpa sungguh. Jadi dia ada kawan bukan orang bukan Islam, lepas tu dia kawan dengan geng-geng dia yang jauh daripada agama juga. Nak tengok, nak dekat dengan orang kepiah takut. Takut Taliban. Barangkali lah. Allah Rabbi. Jadi akhirnya baca Fatihah tak pandai. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, bahagiannya Allah Subhanahu wa taala bagi terbuka hati hidayah, akhirnya nak belajar. Akhirnya tak pandai. Benda yang perlu dibuat
lazimahu ta'allumuha. Wajib. Lazim dengan makna wajib. Wajib dia kena belajar. Dan belajar di sini, baca Fatihah adalah rukun sembahyang. Fatihah rukun sembahyang. Baca Fatihah adalah rukun sembahyang. Maka apabila ia melibatkan rukun sembahyang yang perlu dibuat setiap hari, maka menjadi fardu ain kepada dia belajar. Kau tidak pandai, mesti kena belajar. Wajib kena belajar. Benda yang selain daripada benda yang diwajibkan, mungkin kena tak tepi dulu. Walaupun melibatkan pekerjaan. Kalau sekiranya mu mampu lagi makan. Okey, boleh faham. Kalau mampu lagi, mungkin kena tak tepi dulu waktu. Mungkin kena belajar dulu. Maka dia kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan dalam Quran. Kadang-kadang kita saat ni tu melihat kepada pekerjaan tu yang paling mulia sekali. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kabar dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Tak gitu. Tengok. Wa'mur ahlaka bis-salah. Mu kena perintah keluargamu sembahyang. Ini perintah daripada Allah Taala supaya kita perintah kepada keluarga kita sembahyang. Lepas tu wastabir 'alaiha. Mu kena sabar. Dalam sembahyang ada kesusahan, bermula daripada belajar lagi. Lepas tu la nas'aluka rizqa. Betul tak gitu? Kami tidak meminta daripadamu rezeki. Lepas tu sambung dia. Nahnu narzuquk. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Kenapa kau ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya menyuruh keluarga kita sembahyang dan sabar di atas sembahyang, cakap bab rezeki? Supaya kita mengutamakan sembahyang daripada hal rezeki. Okey, boleh faham? Kadang-kadang orang kita ni meletakkan pekerjaan depan. Lepas tu benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diabaikan. Lepas tu mula bercakap kita kena imbangkan di antara dunia dan akhirat. Oh, hebat. Ni benda yang berlaku ni. Kita kena imbangkan di antara dunia dan akhirat. Tapi masalah akhirat sembahyang pun tak pandai. Imbang mana gitu. Allahu Rabbi. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah yang kita khabar ni benda yang kita jumpa. Kalau kita bukan benda yang kita jumpa. Jumpa depan mata. Maksudnya kita jumpalah benda yang pernah kita jumpa benda ni. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajib dia kena belajar. Kita alhamdulillah di Terengganu ni antara negeri yang ramai lah orang yang pakar-pakar Quran, yang pandai-pandai Quran. Baik. Dia kena belajar, wajib dia kena belajar. Wa illa fa qira'atuha min mushaf. Baik. Dan jika tidak, maksudnya tadi kan dia wajib dia kena belajar. Kau masih lagi dok pandai, maksudnya dia wa illa fa qira'atuha min mushaf. Dia kalau kita tengok perkataan wa illa dan jika tidak, maksudnya jika dia tidak hafal. Jika dia tidak hafal Fatihah, maka apa yang diwajibkan kepada dia adalah baca daripada mushaf. Baca daripada mushaf, baca daripada Quran. Pegang headset depan tak ada masalah, dia tak ada masalah sebenarnya kalau kita sembahyang pegang headset. Buka tak ada masalah, dibolehkan. Okey, tengok baca. Okey, itu maksud dia. Buka. Tapi pergerakan itulah jangan terlalu banyak main pula. Tengah-tengah bukan pegang headset, masuk WhatsApp, baca WhatsApp dulu tengah sembahyang. Tu tak jadi ya. Tu tak pakai gawak gitu. Jadi baca Fatihah dah. Tu tak gitu. Takut baca je baca WhatsApp. Okey. Boleh tak ada masalah. Dia orang yang ingat Quran sekali pun ataupun orang yang Fatihah dia ingat nak baca Quran besar, tengok mushaf pun boleh, tak ada masalah. Itu atas pandangan majoriti ulama. Walau bagaimanapun sebaik-baiknya jangan dalam sembahyang jangan baca melihat kepada mushaf. Apatah lagi kalau hufazul Quran ataupun tulabul ilm, komang sangat. Kerana di sana ada pandangan ulama mengatakan tidak boleh baca Al-Quran dengan melihat kepada mushaf dalam sembahyang. Mazhab mana Maulana? Mazhab Hanafi. Tidak dibolehkan. Itu kena berhati-hatilah. Maksudnya kita kena buat biarlah sepakat ulama mengatakan tak ada masalah. Ni hufazul Quran pun pegang juga Quran. Jadi komang gitu. Malah nak ngulang gitu. Baik. Jadi wa illa fa qira'atuha min mushafin. Okey, fa in ajaza li'adami dhalik aw lam yajid muallima. Kalau jika dia ajaz, lemah, maksudnya tidak mampu, li'adami dhalik, kerana tiada demikian itu, mungkin tidak ada mushaf
Baik. Au lam yajid mualliman, ataupun dia tidak mendapati mualliman, orang hak yang ngajar. Au dhaqal waqt, ataupun sempit waktu. Kalau pergi belajar habis waktu zuhur lah. Pergi belajar habis waktu zuhur lah. Telefon untuk guru duk minum air kedai kopi lagi. Hati tu nak minum air kedai kopi. Contoh. Kalau mai benda pergi tu apa sebut kali habis waktu lah. Maka ketika tu benda katanya harumat bil ajamiyah. Haram Fatihah dengan al-lughatil ajamiyah. Dengan lughah ajam. Maksudnya kita nak terjemah bacaan Fatihah dengan bahasa kita tak boleh. Okey, boleh faham? Minta tolong terjemah sikit. Ataupun mu tulis orang ni dengan tulisan Melayu, aku nak baca. Tak boleh. Okey, boleh faham? Sebab Fatihah adalah Quran. Fatihah adalah Quran. Quran dengan bahasa Arab. Maka tidak boleh diterjemahkan kepada bahasa kita. Okey, tak boleh. Haram. Baik. Dah haram nak buat mana? Katanya fa in ahsana ghairaha. Maka jika pandai ia akan ghairaha ghairal Fatihah. Lazimahu sab'u ayatin la yanqusu hurufuha an hurufil Fatihah. Wajib kepada dia saat itu 7 ayat yang mana tidak kurang huruf 7 ayat daripada huruf Fatihah. Kira huruf Fatihah ada berapa? Dia ada berapa lah? Tak ingat dah. Berapa ni? Khabar dah ni dalam kitab Minhajul Talibin. Tak ingat. Afatul ilmi an-nisyan. Baik. Dia ada qiraat maliki, ada qiraat maliki. Kalau maliki lebih satu huruf, maliki tak ada satu huruf. Baik. Yang penting tidak kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Apa dah ingat juga. Berapa? Lebih tak apa. Kurang jangan. Fa illam yuhsin Qur'ana, kalau tidak pandai Quran, lazimahu sab'atu adhkarin bi'adadi hurufiha. Wajib kepada dia 7 zikir dengan bilangan huruf-hurufnya. 7 zikir ulang pun apa? Dengan bilangan huruf Fatihah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tak pandai. Faham zikir bang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bahan zikir bang. Betul, la ilaha illallah. Bolehlah bahan zikir bang. Cuma hayya ala salah, hayya ala falah tak ya tu. Atau ajak orang semayang pula. Itu tak bolehlah. Katanya bi'adadi hurufiha bi'adadi hurufil Fatihah, dengan bilangan huruf Fatihah. Jangan kuranglah. Fa in ahsana ba'dal Fatihati qara'ah. Okey, ada orang dia pandai baca separuh sebab dia dang belajar separuh baru. Dan belajar separuh. Tambahlah tumbah no. Duduk belajar tu Allah kat sebulan baru boleh 2 ayat baru. 2 ayat baru. Allah kerahlah lidahnya nak sebut. Dia blebel sok mau ke lidah dia kerah. Ni sebab tua belajar gini dan lidah kerah baru nak belajar Allah payah nak sebut. Baru boleh 2 ayat baru. Okey, boleh 2 ayat. Bila boleh 2 ayat, adakah kira benda wajib dia kena baca 2 ayat tersebut ataupun tidak? Kata ulama wajib. Kata ulama wajib. Sebab benda? Sebab Allah Ta'ala khabar dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum. Mu kena bertakwa kepada Allah sekadar mampu kamu. Jadi sekarang ni hak mudang 2 ayat mu ingat, maka mu baca sekadar 2 ayat. Sebab tu hak yang mu mampu. Begitu juga kata Rasulullah, idza amartukum bi amrin faf'alu minhu mastata'tum, ataupun fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintah kepada kamu sesuatu perkara, maka datangkan perkara tersebut, buatkan perkara tersebut sekadar mampu kamu. Jadi dah kalau mu mampu 2 ayat, buat 2 ayat. Sebab tu dia kata fa in ahsana ba'dal Fatihati qara'ah. Maka jika pandai ia sebahagian daripada Fatihah, qara'ahu, qara'a kembali kepada seorang, hu kembali kepada ba'dal Fatihah. Kena baca. Lepas tu wa atabadalahu min Qur'anin aw dhikrin, dan mendatanglah ia akan ganti kepada badalahu badalam dia.
Sebab sekarang ni hu tidak boleh kita nak kembali kepada Fatihah. Tak sah kita nak kembali kepada Fatihah. Sebab hu dhamir mudzakkar. Fatihah adalah muannas, tak marbutah. Ia tidak sah nak rujuk dhamir. Begitu. Maka dia mendatanglah ia badalahu. Tengok perhati molek. Maka jika pandailah ia akan sebahagian daripada Fatihah. Jadi bermakna dia tidak pandai sebahagian yang lain. Faham lagi? Sebahagian yang lain. Okey, ba'd al-akhar. Fa in ahsana ba'd al-Fatihah wa lam yuhsin ba'dan akhar. Boleh faham? Dan dia tidak pandai akan sebahagian yang lain. Qara'ahu, nescaya membacalah ia dia akan ba'd al-Fatihah yang dipandai. Wa ata badalahu, dan mendatanglah ia akan gantinya, ganti bagi dia ba'dan akhar, sebahagian yang lain yang dia tidak pandai. Okey, boleh faham tak? Tu cara nak rujuk dhamir. Ni penting sebenarnya. Rujuk dhamir dalam pengajian Quran ke, pengajian hadis ke, dan pengajian kitab turas ke, bahasa Arab memang cukup penting. Kalau sebab itulah suatu hak yang kita tak boleh nak memikir seorang tu kata pandai pakar Quran, pakar hadis, tapi tidak pandai nahu. Tak boleh nak memikir. Pakar Quran, pakar hadis wan ni, pakar tafsir, pakar hadis wan ni, kalau mu tak tahu mana nahu. Nahu ni sendilah. Nahu ni memang cukup penting. Baik. Wa ata badalahu, dan dia datangkan badalahu, badal bagi ba'dan akhar. Badalahu ay badala ba'din akhar, hak yang dia tidak pandai. Baik. Badal saat itu bayang min Quran atau zikrin ataupun zikir. Jadi kalau dia pandai ayat Quran yang lain, maka badal itu adalah Quran. Kalau dia tak pandai ayat Quran yang lain, maka dia badal itu adalah zikir. Okey, boleh faham? Jadi sekarang ni kalau kita tengok Fatihah ada berapa ayat semua sekali? Ada 7. Dia pandai bismillah, alhamdulillah, tu je. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, pandai ada bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita kata pandai 3 ayat. Bismillah, alhamdulillah, arrahmanirrahim. 3 ayat. Tinggal lagi 4 ayat dia tak pandai. Okey. Jadi hak 3 ayat ni kena baca. Sebab dia mampu 3 ayat, dia baca 3 ayat. Lepas tu hak 4 ayat lagi ni, pandai ada ayat Quran yang lain. Kalau pandai, maka dia kena baca ayat Quran yang lain sebagai ganti kepada 4 ayat yang dia tak pandai asal ni. Dengan bilangan huruf 4 ayat ni. Jangan kurang. Okey, jelas. Baik. 1. Zul kata 155 ataupun 156. Di atas qiraat Maliki Yaumiddin 155 huruf, atas qiraat Maliki Yaumiddin 166 huruf. Baik, jazakumullahu khairah. Okey, jelas kan? Kalau tak pandai kau baca ayat Quran yang lain, maka gantikan 4 ayat ni dengan zikir. Itu maksud dia. Katanya fa in hafizal awwal qara'ahu thumma ata bil badal. Awil akhirah ata bil badali thumma qara'ah. Faham? Katanya fa in hafizal awwal, maka jika hafaz ia, dia ingat al-awwal, akan awal. Al-awwal maksudnya awal al-Fatihah. Awal Fatihah. Dia ingat awal Fatihah. Jadi maksudnya dia pandai sebahagian daripada Fatihah. Dia sebahagian ni mungkin awal, mungkin tengah, mungkin akhir. Faham? Mungkin awal, mungkin tengah, mungkin akhir. Kalau dia pandai awal, maka cara dia qara'ahu, membacalah ia. Hu kembali kepada al-awwal. Thumma ata bil badal. Kemudian dia datangkan dengan ganti. Okey, baca dulu Fatihah. Lepas tu dia datangkan dengan ganti. Awil akhirah, atas pada al-awwal. Kau ingat hak akhir. Diingat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hak ni dia ingat, hak lain tak ingat, hak awal tak ingat. Maka cara dia atabil badali thumma qara'ah. Datangkan dengan badal. Okey, dia baca badal dulu, ganti dulu. Barulah thumma qara'ah, kemudian dia baca al-Quran. Okey, soalan daripada saudara sahabat kita Halim Muhammad Arifin.
Anda cuba baca soalan pada malam ni, Mama cuba baca. Malah nak gupu banyak soalan. Sebab dah nak cara soalan lepas. Hak sebahagian lagi tu boleh pilih sama ada Quran atau zikir. Atau dahulukan Al-Quran, kalau tak boleh baru zikir. Dia sekarang ni kita kena ingat kaedah yang sebelum daripada ni. Jawapan dia adalah kita tengok kaedah sebelum daripada ni. Benda kaedah sebelum daripada ni, kita kena Quran dulu. Tidak mampu Quran, barulah zikir. Ingat tak hak yang sebelum ni dia kata lagu mana? Fa illam yuhsin Qur'anan lazimahu sab'atu adhkar. Kau tak pandai Quran, kan dulu kan dia kata ni, fa in ahsana ghairaha lazimahu sab'u ayat. Kalau dia pandai selain daripada Fatihah, dia pandai Quran selain daripada Fatihah, maka dia kena baca 7 ayat. Kalau dia tak pandai Quran, barulah ketika tu baca 7 zikir. Maksudnya pada asalnya Quran. Tak pandai baca Quran, barulah pergi kepada zikir. Sama juga dengan masalah tadi. Kalau dia pandai sebahagian daripada Fatihah, sebahagian lagi tak pandai Fatihah, maka kita tengok ada tak ayat-ayat Quran yang lain dia pandai. Kalau ada, maka jadikan ayat Quran yang lain sebagai ganti kepada ayat Fatihah yang dia tidak pandai. Kalau tak ada ayat Quran yang dipandai, melainkan hanya 2 ayat Fatihah saja ataupun 3 ayat Fatihah saja, maka ketika itu barulah dia ganti ayat Fatihah saat itu dengan zikir. Dia tidak boleh pilih di antara baca Quran dengan zikir. Bahkan dia kena ikut susunan dia. Ulang hak yang diingat. Ulang hak yang diingat Fatihah. Ada tak boleh? Ulang. Dah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tak boleh. Bukan tak boleh. Tidak memadai. Tidak memadai. Baik. Seterusnya kata dia. فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا وَقَفَ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. Maka jika tidak pandai sedikit pun, syai'an ay syai'an minal qur'ani wal dhikri, ataupun syai'an minal qur'an wal adhkar, akan sesuatu daripada Quran dan zikir-zikir, tak pandai. Zikir-zikir pun tak pandai. Lepas daripada dia minum air, hak yang Kristian air dia panggil. Ana pernah ada seorang dulu dia minta kita tolong bubak lah. Cerita lama dah, cerita lama. Orang mana anda lupa dah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab lepas daripada diminum air tersebut, anda dengar gitulah. Lepas minum air tersebut, dia tak dengar cak. Lama dah cerita ni. Lama dah cerita ni. Tak tahulah, takut ada sebab-sebab yang lain. Cuma dia ayat gitu. Biasa dengar tak? Kau tak biasa dengar? Biasa dengar. Biasa dengar. Siapa tak reti nak baca Fatihah tak reti. Baik. Jadi tak pandai baca benda. Tak pandai. Holy water. Gitu. Betul dah baca. Baca gitu dah. Betul dah. Tapi di cerita lama dah lah. Mungkin orang lain ada pengalaman tak? Anda ingat dalam 10 tahun lepas dah. Lebih daripada 10 tahun lepas dah. Masalah ni. Dia minta buat air tawar lah. Air tawar dah. Dia minta kita baca sikit dalam air. Katanya, fa illam yuhsin syai'an waqafa biqadril Fatihah. Berdirilah ia, ataupun berhentilah ia dengan kadar Fatihah. Berapa? Lama mana Fatihah? Hak pertengahan lah, hak sederhana. Katakanlah 27 saat ataupun 30 saat. Maka Allahu Akbar senyap. Lepas tu rokok. Nampak kan? Baik. Lepas tu adakah wajib dia kena ulangi balik? Ada wala i'adata alaihi. Dan tidak ada i'adah alaihi atasnya. Tidak ada i'adah. Ada wajib dia ulang balik sembahyang tersebut. Baik. Seterusnya katanya, ar-ruknur rabi' al-qiyam. Rukun yang keempat adalah qiyam. Gitu dia kata gitu. Betul? Tak ada. Dia kata wal qiyam gitu. Wal qiyamu ruknun fil mafrudati. Wal qiyamu ruknun fil mafrudah. Maksudnya qiyam adalah rukun pada sembahyang fardu. Kita ada sembahyang al-mafrudah dan kita ada sembahyang al-masnunah. Kita ada sembahyang mafruḍah dan kita ada sembahyang al-masnunah, sembahyang yang disunatkan.
Baik. Jadi sembahyang fardu antara rukunnya adalah qiyam. Jadi bermakna apabila dikata wal qiyam ruknun fil mafruḍah, bermakna sembahyang sunat, qiyam bukanlah rukun. Baik. Katanya wa syartuhu wa syartul qiyam ay yansiba faqara dhahrihi. Bahawa dia menegakkan faqara dhahrihi, tulang belakang dia. Tulang belakang dia. Dia kena tegakkan. Fa in malah, jika condong ia. Bihaitsu kharaja 'anil qiyam, sekiranya keluar daripada qiyam, orang nak panggil qiyam. Sengit. Siapa ke orang nak panggil qiyam? Mungkin sengit ke kanan, mungkin sengit ke kiri. Orang kata, mana duduk gitu? Bukan berdiri gitu. Faham? Kan ada kan orang wai duduk sengit kan? Tak? Duduk sengit. Gitu, duduk taweng gitu. Sebab dia duduk biasa buat mutu gitu semua. Dia ada kan orang berjenis buat mutu duduk sengit atas mutu kan? Pembayang buat sengit kau. Sengit sikit-sikit tak apa. Banyak. Siapa ke? Bihaitsu kharaja 'anil qiyam. Keluar daripada qiyam. Ke tak biasa tengok orang duduk sengit naik motor? Ni? Biasa kan? Ke biasa kau ni? Biasa duduk sengit. Ya, orang sedap duduk gitu. Sedap duduk sengit. Duduk sengit. Nampak kalau tekoh duduk perih tu kau sengit. Kejap tak biasa tengok tak jak? Kejap naik sengit kau. Jadi siapa kelekat dalam sembahyang duduk sengit kau. Siapa ke kharaja 'anil qiyam. Keluar daripada qiyam. Katanya awin hana ataupun inhana, bongkok ia, wasara ila ruku'i aqrab, dan jadilah ia aqraba ila ruku'. Okey, wasara ila ruku'i aqrab, asalnya wasara aqraba ila ruku'. Jadilah ia lebih dekat kepada rukuk. Jadilah ia aqraba, khabar bagi sara, lebih dekat ila ruku' kepada rukuk. Jadi bongkok dia sembahyang tu dia dekat kepada rukuk. Tapi masalah bongkok ni hak yang kata tidak, nanti kita tengok lam yujza, tidak memadai. Lam yujza, tidak memadai. Ataupun lam yujza ke lam yujzi. Ajza yujza. Ataupun bagi tak ada. Kita ana tulis lam yujza. Begitu je. Jadi tidak memadai. Tidak memadai. Tak jadilah rakaat dia. Tidak memadai rakaat tersebut. Tak ada hamzah lepas daripada tak ada. Baik. Tidak memadai. Rakaat tersebut. Katanya walau taqawwasa dhahruhu likibarin aw ghairihi hatta sara karaki'in waqafa kadhalik. Sekiranya bongkok oleh belakangnya. Bongkok oleh belakangnya. Dia qaus, makna dia qaus. Ramaitu sahma 'anil qaus. Aku asal ramaitu memanah oleh aku akan as-sahm, anak panah, 'anil qaus, meninggal busurang. Ini dipanggil an lil matruk, meninggal busurang. Dia qaus busur. Tidak busur. Tidak busur. Benda busur. Anak panah ni, anak panah lain. Anak panah pula. Tu tanya, dia tidak busur. Busur mana? Busur. Boleh tembok mana pula? Benda hak tu hak pegang. Busur mana kedudukan dia? Straight. Macam U sikit. Tu maksud lau taqawwasa dhahruhu. Okey, maksudnya bokok. Cakap kita benda. Bokok belok. Belok. Ikutlah tak belok ke bokok ke, faham lah. Oleh belakangnya. Likibar, kerana tua. Aw ghairi, ataupun selain daripada tua, sakit.
hatta sara karaki'in, sehingga jadilah ia seperti orang yang rokok. Jadi orang yang rokok 7 lah. Macam orang rokok dah. Katanya waqafa kadzalik, berdirilah ia seperti demikian itu. Hal tu disebab dia tidak mampu dah. Maka dia tetap berdiri dalam keadaan begitu. Cuma nak rokok kat lagi, thumma zada inhinaan, thumma zadan hinaan, thumma zadan hinaan. Baca gitu, bukan zadan tu tanwin, kerana fa'al zada fa'al madhi tidak ada tanwin, tapi oleh kerana kita wasal kita baca gitulah, sebab hamzah pada inhina hamzah wasal, dia gugur pada ketika wasal. Wa hamzatul wasli tasqutu fid darji, dalam kitab Matang Izi dia sebut hamzah wasal dia gugur pada pertengahan. Baik. Thumma zadan hinaan lirruku'i in qadar, dan dia menambah tunduk untuk rokok jika dia mampu. Jadi kalau dia mampu, masalah ketika siapa rokok saat itu, biar beza di antara qiyam dengan rokok. Tunduk sikit. Kau mampu lah, tak mampu nak buat mana? Tebal-tebal suruh patah pinggang dia kan. Kita ayah lah. Katanya wa yukrahu an yaquma ala rijlin wahidah, dan makruh bahawa dia berdiri di atas kaki yang satu. Dia tidak berdiri kaki satu. Macam budak-budak mayang. Jadi itu imam panjang sikit. Dia letak kaki dia atas kaki lagi. Faham? Berdiri di atas kaki yang satu, hukum dia adalah makruh. Sebab dia bukanlah hay'ah orang yang sembahyang begitu. Begitu juga wa an yalsiqa qadamai, merapat ia akan dua qadamnya, dua kakinya, dua tapak kaki dia, dua kaki dia rapatkan. Juga makruh. Dia kena renggang sikit dua kaki dia. Renggang, sunat renggang lebih kurang dalam sejekal. Baik. Dan makruh juga wa an yuqaddima ihdahuma 'ala al-ukhra, bahawa dia mendahului akan salah satu daripada keduanya. Maksudnya yuqaddima ni dia meletakkan di hadapan, taqdim, meletakkan di hadapan salah satu daripada keduanya 'ala al-ukhra, di atas yang satu lagi. Kaki kanan depan, kaki kiri belakang. Macam nak gebuk jadi tu imam lah pok. Gitu, kaki kanan depan, kaki kiri belakang. Kata warna pun dok dia semayang. Dok dia tu. Dia berjaga-jaga. Takut-takut tu imam batal pung naik lalu dia. Dok dan korang dah. Tu hukum dia makruh. Baik. Hukum dia makruh. Katanya wa tatwilul qiyami afdalu min tatwilis sujudi war ruku'. Memanjangkan qiyam lebih afdal daripada memanjangkan sujud dan rukuk. Kalau kita tengok sembahyang yang biasa, kalau kita tengok memang qiyam lebih panjang daripada rukuk, dan qiyam lebih panjang daripada sujud. Okey, kita tengok biasa kan? Biasa begitulah, sebab dalam qiyam ada Fatihah dan ada surah. Manakala rukuk sunat baca Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, Subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Baik. Dia sebenarnya sujud sunat kita lama. Begitu qiyam sunat kita lama. Tapi kita kabodah sebelum daripada ni, kalau kita tu imam, tak boleh ikut dang kepala kita. Kalau kita sembahyang seorang diri, tak ada masalah. Sembahyang sunat ke seorang diri, ikutlah. Jadi dalam masalah perbandingan di antara memanjang qiyam dengan memanjangkan sujud, mana lebih afdal? Sebab di sini sebenarnya berlaku khilaf di kalangan ulama. Mazhab Imam Syafi'i, dia kata lagu mana? Dia kata memanjangkan qiyam lebih afdal daripada memanjangkan sujud. Sebab dia? Sebab di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ketika Nabi sallallahu daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebahagian daripada sahabat, sembahyang lagu mana yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati qulul qunut. Seafdal sembahyang adalah qulul qunut,
panjang qunut. Qunut dengan makna qiyam. Panjang qiyam. Hak tu hak yang paling afdal. Sebab itulah kalau semayang malam, Rasulullah panjangkan qiyam sampai ke ada riwayat sampai ke bekak kaki. Faham? Kadang-kadang membaca beberapa juzuk daripada Al-Quran. Baca ketika mana? Ketika qiyam. Okey, sebab itulah mengikut mazhab Imam Syafi'i, hak yang paling afdal panjangkan qiyam berbanding dengan sujud. Bukanlah maksud sujud tu tak boleh kat lalu, bukan gitu. Ni kita nak buat perbandingan. Kalau sujud sunat panjang, qiyam sunat panjang. Tapi mana lebih afdal di antara kita panjangkan qiyam dengan panjangkan sujud? Mana lebih afdal? Kedua-dua sunat kita panjangkan. Cuma mana lebih afdal? Lebih afdal kita panjangkan qiyam. Namun sebagian ulama yang lain kata lebih afdal panjangkan sujud. Sebab dia? Sebab di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Allah Taala adalah ketika dia sujud. Maka pastinya hamba melakukan dengan lama perkara hak yang paling dekat dia dengan Allah lebih afdal berbanding dengan hak yang bukan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Jadi di sini berlaku khilaf. Mazhab Imam Syafi'i dia kata lagu mana wa tatawilul qiyam afdalu min tatwidis sujudi war ruku'. Katanya wa yubahu an-naflu qa'idan wa mudtaji'an ma'al qudrati 'ala al-qiyam. Dan harus sembahyang sunat dalam keadaan duduk ataupun mengiring atau mudtaji'an mengiring ma'al qudrati 'ala al-qiyam. Mudtaji'an makna mengiring ke? Jab mengiring. Iltija' makna iltija'. Tak ingat dah. Bertelentang kan? Oh, tu kau makna. Bertelentang. Cakap kata sebab dia boleh belaka sembahyang. Dia asalnya mengiring dulu baru lah bertelentang. Dia masuk belaka. Perkataan mudtaji'an masuk mengiring. Sebab dia mengiring, dia diutamakan di atas telentang. Baik. Jadi dia asal mengiring dulu baru terlentang. Jadi orang yang sembahyang sunat walaupun dia mampu berdiri tapi boleh dia sembahyang dalam keadaan duduk. Sebab ada kat orang kata sembahyang duduk boleh ke sembahyang duduk sunat? Dah sembahyang sunat tak ada masalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Sesiapa yang sembahyang dalam keadaan berdiri, hak tu lebih afdal. Tapi sesiapa yang sembahyang dalam keadaan duduk, maka dia dapat separuh daripada sembahyang dalam keadaan berdiri. Dan boleh bagi orang hak yang tidak mampu, orang hak yang mampu berdiri untuk sembahyang duduk dalam sembahyang sunat. Dan boleh dia sembahyang dalam keadaan mengiring ataupun berbaring. Lepas daripada sembahyang fardu isyak, terus kita mengiring sembahyang sunat. Buat sekali Jumaat ni. Masjid, lepas bayar Jumaat. Tu imam sembahyang sunat ba'diyah. Dalam keadaan mengiring. Orang kata, mana tu imam semayang tidur? Mana? Tidur mana? Sakit ke benda? Demam ke mana? Demam ke mana? Kata JPKK, Amin baru cocok hari ni tu. Demam dah habis lagi. Lagi tanya. Kau demam saja sebab boleh kan semayang sunat? Baik. Allah Rabbi. Wa mudtaji'an ma'al qudrati 'ala al-qiyam, serta mampu di atas qiyam. Okey, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah kita sambung balik pada minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur dan kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita baca pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.